Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia yang menyambut Hari Raya pada hari ini. Dulu banyak persoalan, banyak sangat teka-teki mengapa GPS Sarawak tiba-tiba mengubah pendirian daripada sokong Muhyiddin tiba-tiba ikut sokong Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya ini cerita di sebalik cerita. Fadilah dedah Timbalan Perdana Menteri. Fadilah dedah alasan sebenar mengapa GPS tukar pendirian isu calon Perdana Menteri. Sehari selepas pilihan raya umum PRU 15 pada 19 November tahun lepas, Gabungan Parti Sarawak atau GPS muncul sebagai blok keempat terbesar di Parlimen dengan 23 kerusi. Gabungan itu seterusnya membuat pilihan Perdana Menteri mereka mahukan Muhyiddin Yassin, iaitu pengerusi Perikatan Nasional PN yang merupakan juga blok kedua terbesar di Parlimen. Bagaimanapun, apa yang mengejutkan ialah pengumuman pengerusi GPS Abang Johari Openg bahawa BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS turut menyokong Muhyiddin. Namun, 2 hari kemudian pendirian GPS berubah dan memberi syarat bahawa ia akan menyokong mana-mana calon Perdana Menteri yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam temu bual dengan Malaysia Kini baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof yang juga pemimpin kanan GPS akhirnya menjelaskan apa yang membawa kepada perubahan pendirian gabungan itu. Fadilah menjelaskan bahawa Muhyiddin dan Abang Johari telah bercakap melalui telefon sejurus selepas pilihan raya. Ini menyebabkan GPS memutuskan secara kolektif bahawa mereka akan menyokong Muhyiddin untuk menjawat jabatan Perdana Menteri. Itulah hakikatnya pada ketika itu. Akhirnya perkara yang berlaku di Semenanjung melibatkan Barisan Nasional. Mereka kata mereka tidak bersama Muhyiddin. Mungkin ada beberapa ahli yang menyokong Muhyiddin, tetapi Majlis Tertinggi tidak menyokong. Jadi apa saja akuan berkanun SD yang dibuat untuk menyokong Muhyiddin adalah tidak sah, kata Fadilah yang turut menolak tanggapan bahawa GPS dikelirukan kerana menganggap Muhyiddin mempunyai sokongan yang cukup. Dia menjelaskan bahawa Muhyiddin telah mengemukakan SD dengan nama 115 ahli parlimen kepada Istana Negara, namun pemimpin tinggi BN menafikan menyokong Muhyiddin. Ini, kata Fadilah, menyebabkan Istana Negara memanggil pemimpin Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GPS untuk menentukan siapa yang mereka sokong sebagai Perdana Menteri. Tiada rundingan, bergantung kepada kebijaksanaan Agong. Fadilah mengetuai delegasi GPS yang diiringi oleh Alexander Nantalinggi, Richard Rayot dan Aaron Algo Dagang. Ini yang berlaku. Kami diberitahu bahawa tidak ada kejelasan sebenarnya mengenai siapa yang akan menjadi Perdana Menteri dari segi sokongan daripada anggota ahli parlimen. Jadi Agong menyatakan bahawa senario terbaik ialah GPS untuk membantu membentuk kerajaan perpaduan. Siapa yang akan menjadi ketua tidak disebut. Baginda berhajat ada kerajaan perpaduan dan minta pandangan kami. Pendirian kami ketika itu, kami telah menulis SD kami ke istana menyokong Muhyiddin. Tetapi GPS akan menghormati apa saja keputusan yang dibuat oleh Agong dan kita akan menyokong pembentukan kerajaan perpaduan demi kestabilan negara. Baginda berasa lega kerana atas pendirian kami yang memberi Baginda ruang untuk memutuskan apa yang terbaik untuk negara, katanya. Fadilah menegaskan bahawa sebelum pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun lepas,
Tiada rundingan lain dengan gabungan lain. Ditanya sama ada GPS telah meletakkan permohonan maaf DAP sebagai syarat untuk menyertai kerajaan Anwar, Fadilah menjawab tidak juga. Saya fikir ia adalah isyarat yang baik oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Dia datang ke Kuching dan meminta maaf kepada primer kita. Tetapi seperti yang saya katakan, objektif utama GPS adalah untuk membentuk kerajaan yang stabil dan kuat. Kita tidak mampu untuk bermain politik lagi, katanya. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. SPRM sita harta. Baru padan muka. Ini yang saya suka nih. Sepatutnya harta ini, kalau betul harta hasil rasuah, pengubahan wang haram, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, sepatutnya harta ini harta milik rakyat. Sepatutnya rakyat menikmati harta ini. Sepatutnya harta ini untuk pembangunan negara Malaysia. Sepatutnya harta ini untuk membantu rakyat yang susah. Tapi ramai orang jadi kaya raya sebab rasuah, sebab makan duit rakyat, sebab banyak betul penyelewengan. Padan muka lah. Saya suka benda begini. Saya tak benci orangnya, saya benci perbuatannya. SPRM mengumumkan telah sita harta 3 juta ringgit Malaysia. Dipercayai milik pegawai kedutaan. Pegawai kedutaan di Bangladesh. Pegawai kedutaan saja pun ada 3 juta ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 pegawai agensi penguatkuasa yang bertugas di kedutaan Malaysia di Bangladesh kerana disyaki telah menerima wang rasuah bagi pengeluaran visa luar negara dan kemasukan pelancong serta pekerja Bangladesh ke negara ini. Menurut sumber, kedua-dua pegawai lelaki dan wanita itu ditahan pada 17 April lepas sebaik mereka hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Kata kenyataan itu SPRM ada mengesan beberapa transaksi kemasukan wang yang mencurigakan ke dalam akaun bank kedua-dua suspek dan mereka telah diarahkan pulang ke Malaysia untuk membantu siasatan kes tersebut. Mereka direman 3 hari bermula 18 April selepas Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin mengeluarkan perintah reman itu di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada Selasa 18 April menurut sumber itu. Selain itu, sumber tersebut turut memaklumkan lebih daripada 20 akaun bank yang melibatkan individu dan syarikat berkaitan telah diambil tindakan pembekuan. Banyaknya. Sehingga hari ini pembekuan akaun dan penyitaan harta alih dan tak alih melibatkan penyitaan 8 bidang tanah. Dianggarkan bernilai kira-kira 3.1 juta menurut sumber itu. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi telah mengesahkan penahanan itu dan memaklumkan siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. AMLA TFPUAA 2001. Katanya, saya tidak menolak kemungkinan terdapat beberapa lagi tangkapan lain akan dibuat selepas ini. SPRM juga sedang mengesan seorang individu bernama Siti Liana Sakijan untuk membantu siasatan kes berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai wanita tersebut diminta untuk menghubungi pegawai penyiasat Jaya Rajan di talian 016-637-1082. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.